Negara yang saya pimpin waktu saya mula jadi Perdana Menteri pun, dan kemudian itu dilanjutkan selepas saya tidak lagi menjadi Perdana Menteri, ialah kerana saya melihat bukan saja ini suatu cabaran, tetapi ini juga satu peluang. It is an opportunity that we must do better, we must strive harder, we must plan well ahead to put ourselves in better position. Business can grow, economy can expand, our GDP can grow, hasil pendapatan negara meningkat, peluang-peluang pekerjaan bertambah, pelaburan juga meningkat dengan besar, hasil ekspor kita lebih daripada 1.3 triliun, 5 triliun. Mungkin bagi setengah pihak kata you are too ambitious, but as a leader I want to put myself in that position. At all times, saya nak sebutkan sejarah hidup saya dalam pentadbiran kerajaan yang saya urus, baik di peringkat negeri, peringkat persekutuan sebagai timbalan Perdana Menteri dan sebelum itu sebagai menteri dan lepas itu sebagai menteri, ialah meletakkan kedudukan saya ke suatu sasaran yang lebih tinggi. It is not about excellence. It's not just about good or good enough. It is about par excellence. This is what the French were saying. Dia lebih mengatasi tahap kecemerlangan. So you have to set your target higher. Of course, in some cases you achieve, but in some you don't. But importantly, there must be a conviction, a belief that we can do better. Why should we do better? Sewajarnya Malaysia ini sudah sampai lebih ke hadapan daripada setengah negara-negara di rantau kita. Waktu 1-3 dahulu Vietnam di belakang kita, Thailand di belakang kita, Singapura walaupun dia di bawah kita ni, di bawah, kalau peta itu di bawah, dia ke hadapan daripada kita. Banyak negara lain juga berhadapan dengan masalah untuk mengejar. Kita sebenarnya satu ketika a leader in the area of development. Saya ingat waktu zaman dulu, awal waktu Malaysia baru meneroka ke sektor pembangunan negara, terutamanya pembangunan luar bandar, industri baru bermula. Negara Korea waktu itu datang ke sini untuk mempelajari bagaimana Malaysia sudah sampai ke satu tahap kemajuan yang lebih tinggi daripada Korea Selatan. They came here, they studied, they looked at the operation center, the red book which Tun Razak prepared for all the district officers to perform. Itu menjadi rujukan. They were so impressed. Hell, it's so great that Malaysia can do this. We too as Korean can do better. They did better than us now. We are behind them. Disebutkan di Korea Selatan Samuel Undong. Saya ingat almarhum Tan Sri Sanusi Junid, kawan baik kita yang sudah meninggal dunia, Menteri Luar Bandar, Menteri Pertanian dulu. Ini cerita dia tentang soal bagaimana negara luar melihat Malaysia satu tiga sebagai negara peneraju, the leader in area of growth and development. But now we are behind. Kita sudah agak terkebelakang. Walaupun ada data-data yang Dato' Azmin bentangkan sekarang ini menunjukkan kita ada potensi. Kita boleh tap our potensi. We have growth, we have talent in the country. But we were not at par with some of this country. Why? It is about leadership. It is about government. It is about good governance. It is about trust. It is about transparency. Ini soal nilai-nilai kepimpinan dan kerajaan yang mesti ada. Sebab itu bila kita sudah sampai ke sini, kita lihat kenapa kita berhadapan dengan begini. Saya tak nak bicarakan soal masalah keuangan negara, walaupun saya pernah sebut soal seperti itu. Banyak perkara yang kita hadapi menjadi cabaran besar. Lebih lagi kita menerima legacy oleh salah guna kuasa, oleh rompakan, oleh rasuah yang sudah terkenal. Agak malu sekali lah, memalukan saya. Istilah orang tu tak malu. Malu apa bos tu? Ya, yang sudah dikenali oleh dunia sebagai sebuah negara yang korup. Rompakan harta negara berpuluh bilion, barang fadah pada hutang-hutang yang terbeban oleh 1MDB berbilion-bilion ringgit. Kesannya sampai hari ini terasa kerana kita orang kita mewarisi satu isu besar yang masih sampai hari ini belum dapat kita selesaikan.
Jadi sebab itu bila saya berada di sini sebagai pengurusi Majlis Pembenaran Negara, saya telah pun ambil langkah. Saya tak payah nak sebutkan, data sudah ada bagaimana dengan tindakan kita menguruskan masalah COVID-19. Tak ada satu cara untuk kita rujuk. There is no point to refer to as a matter of experience yang lalu. Tak ada. Siapa kita nak panggil pakar? Baik expert dalam perubatan pun tak ada, baik dalam Kementerian Kesihatan pun tak ada, baik di luar sana pun tidak ada untuk kita jemput membantu kita menguruskan masalah COVID. But we managed to do it in the most difficult and challenging of time. Pada waktu saya memimpin negara, saya kata ini satu amanah tanggungjawab yang cukup mencabar. Kalau setakat untuk soal ekonomi satu hal, ini mengancam nyawa. It is about life. Bila satu manusia Malaysia, rakyat kita meninggal dunia disebabkan oleh jangkitan COVID, saya rasa sedih. Sekarang waktu saya berucap, lebih 30,000 orang kita sudah pun meninggal dunia disebabkan kerana dijangkiti ataupun terpaksa rebah kerana COVID-19. And we're still struggling as much as situation has improved dengan keadaan yang telah pun dilaksanakan. Datuk Azmin terlibat dalam PIK ini untuk memberi vaksinasi dalam sektor industri. Kita telah melancarkan program yang kita sebutkan sebagai vaksinasi di seluruh negara. Saya kira semua yang ada dalam Dewan ini, tak terkecuali sesiapa, baik pekerja ataupun datuk yang di sini, semua sudah mendapat vaksinasi, bukan? Siapa yang tak dapat, angkat tangan. Kalau ada yang tak ada lagi, tak boleh masuk, kena scan. So it is an evidence that what we have done at the most difficult time, challenging time, has now come to fruition. Bermakna sudah berhasil. Kalau tidak, kita tak boleh duduk di sini macam ini. Tak boleh dine in, dine out dan sebagainya kerana masih ada sekatan dan halangan. Kita tak boleh buka perniagaan. Saya tak panjang cerita, semua dah tahu. But today at least, economy has restarted. We can see activity di mana-mana saja. Dulu satu ketika waktu kita amalkan PKP, saya bimbang kalau saya keluar sana untuk pergi ke satu tempat, melihat kereta begitu banyak di atas jalan raya. I was so worried. Why did people come out? They have to stay at home. Because the directive of the government is to just stay at home. Because COVID is outside there. But now I'm happy to see kereta sudah balik di atas lebuh raya. Kenderaan sudah pun pergi ke mana-mana. Lori penuh dengan barang-barang angkat. Dan banyak tempat yang saya lawat. Baru sudah tadi saya pergi ke pasar Melayu, Kampung Melayu Majidi. Orang sudah mula berniaga. Walaupun tak semua, tapi lebih ramai jumlahnya sekarang berbanding dengan 2 ataupun setahun yang lepas. So things are slowly coming back. Tetapi persoalan yang saya hadapi sebagai pengurusi, what is a way forward? And I think you are involved in all the sectors of business. What is the way forward that we need to do? It's not just about recovery. How fast can we recover? Macam Johor. Johor negeri saya, my home state. I think you all here mostly are Johorian. Tan Sri Sulaiman is Johorian. This state of ours, of course, has a lot of potential. I had experience of leading Johor as a Tripsar for nearly 10 years. I know that, and that was 30 years ago. By right, we should be among the leading states in terms of areas of development, economic development, industrialization, agriculture, tourism. Yeah, we are doing something like that, but I think we have not done enough. There are a lot more potential that more can be done. And I must assure you, if Perikatan Nasional formed the state government, with my advice that I had, experience I have, I think we can bring back Johor into the so-called days that we want to see, performing better in all areas of development, economy, social, cultural, of course that involve all races, semua kaum dalam negeri Johor. Sebab itu, apa yang saya nak ringkas di sini ialah langkah pemulihan, terutama di negeri Johor ini. Kerana antara negeri yang terkesan besar disebabkan oleh pandemik COVID ialah negeri Johor.
Bukan kerana kita bergantung kepada Singapura, but Singapore is a factor. Kerana Singapura secara langsung dan tidak langsung telah memberikan sumbangan kepada usaha untuk membangunkan kita di negeri Johor, kerana mereka datang melabur. Saya kira mungkin Datuk Sri Azmin pun lebih tahu, di Johor mungkin pelabur yang terbesar ialah Singapura. If I'm not mistaken, that was before, and I think still relevant until today. But because of the COVID problem and the lockdown, dengan adanya sekatan dan juga border closure di tambak Johor, maka Johor terkesan. Orang Johor baru sebenarnya yang berniaga dan burus niaga dalam banyak perkara, malahan bekalan-bekalan bahan-bahan keperluan pertanian yang datang ke Johor juga tersekat dan terhalang kerana tidak adanya satu laluan mudah untuk urusan perniagaan, perdagangan, sosial, pendidikan antara negeri Johor dan Singapura. Sebab itu sebagai pengurusi Majlis Pemilihan Negara, antara perkara yang setelah pun diputuskan oleh Majlis Pemilihan Negara ialah supaya kerajaan dengan secepat mungkin bukalah semula sempadan negara kita. Do you agree? Ya, kena buka cepat. Dan rakan-rakan dalam kabinet kata telah bincang, laporan Majlis Pemilihan Negara telah dibentang. Saranan saya kembali 1 Januari. Nampak tak boleh lagi. Saya sebutkan 1 Mac. Belum lagi. Saya tak tahu bila. Tapi menteri kita dekat sini pastinya mereka tahu, supaya segerakanlah. Dan antara yang penting untuk disegerakan ialah kita yang ada di selatan ini. Sempadan yang ada dengan Singapura ini mungkin cepat kalau dapat dibuka. Hampir 300,000 kalau tak silap saya, rakyat Johor, warga Johor, bangsa Johor yang berulang-alik bekerja setiap hari ke Singapura. Saya tak tahu apa jadi nasib mereka sekarang. Masih ada di sini, terlantar, tidak ada kerja, ataupun sudah jadi, orang kata, gelandangan, na'udzubillah min zalik, ataupun berhadapan dengan cabaran besar untuk terus hidup, untuk ada makanan di atas meja mereka. So there are issues and problems that need to be addressed. Dan saya kira bila mana Perikatan Nasional mengambil alih pentadbiran negeri, insya-Allah dengan sokongan saudara-saudara, maka bidang-bidang sektor-sektor ekonomi yang besar, yang kecil, apalagi yang mikro, maka kita harap dia akan dapat percepatkan dan dia akan dapat dipulihkan. Satu yang saya telah sebutkan dalam pelancaran ikrar Perikatan Nasional bahawa ini, iaitu manifesto kita, ialah pengecualian atau penghapusan bayaran lesen perniagaan untuk semua bentuk perniagaan yang ada di negeri Johor, yang saya kira melibatkan ratusan ribu rakyat kita berniaga. At time when things are so difficult, licensing or any form of bureaucracy that been imposed on people to bring back their life to normalcy is a hindrance. Ini bukan zaman senang. Ini zaman paling susah. Berikan mereka kemudahan. Kalau mereka nak berniaga, berniagalah di mana-mana. Jangan dihalang, jangan disekat. Pihak berkuasa tempatan ada kuasa. Tapi kalau PN berkuasa, kita beritahu, jangan sekat, jangan halang. Let them do their own business. Jangan dia berniaga tengah jalan, sudahlah. Dia berniaga tepi jalan, okey. Ya? Dan ini kita sudah jadikan sebagai satu tawaran kecil. It's a small offer, but it is critical. Ada bekas pemimpin UMNO, bekas Menteri Besar Johor meremehkan soal itu. It show insensitivity. Tak ada rasa sensitif tentang nasib malang manusia Johor yang tak boleh hidup kerana tak ada perniagaan, tak ada pendapatan. You do something. Kita tawarkan 20 mililiter air bersih untuk kumpulan-kumpulan yang terkesan di bawah. Dipelekehkan juga. Why? It is a show of insensitivity ataupun arrogant. Some people feel, apalah ini. Ini dulu pun saya buat, sekarang dia buat, dia tiru saya. It's not about tiru-meniru. It's about understanding, keprihatinan, concern and care that this government or PN government will have on life of the people of Johor. Little thing means a lot to small people. Ya, orang cakap ini sudah kaya, dia banyak duit, tak apa. Kamu yang di bawah ni, saya turun tadi, pergi ke pasar Kampung Melayu Majidi. Saya tanya penjaga, macam mana? Alhamdulillah, thank you pada saya. Ucap terima kasih kerana pasar inilah waktu saya di Timbalan Menteri, saya gantikan dengan pasar Melayu.
Yang baru 20. Itu satu hal. Itu bangunan. What about your business? Bolehlah cari makan. Berapa satu hari dapat? RM80, RM100. Look, how much is that? That's not very much. But for them, that will make them sustain the life. And you know, it's not just them. The families, anak-anak yang ada di bawah. I'm a kampung boy. I'm born from the kampung in Muar, in Bakri. I know what life is all about. During those difficult times, I can't even have enough food. My father is just a preacher. Who gives him money? Nobody gives him money. He goes from mosque to mosque to mosque. Orang bagi duit macam itu. But I went to university. But in difficult time, I went back to my kampung and we have no food. We went to the forest behind my kampung. What do? Saya petik ni pucuk paku. Saya petik pucuk paku. Siapa tahu pucuk paku? Now you can go to the pasar, you can buy pucuk paku. They're not cheap before. Saya dapat cendawan terkukur, dia kata. At that time, apa dia cendawan? These are dried mushroom which grow on this old trunk of getah yang sudah tumbang lama di situ. Ambil, bawa rumah bersih, masak santan, kantan. Ini ada wanita tahu dengan ikan kering, best. And that was time when I was difficult. And I know the life of people. And what I want to do now, of course, as the leader of a Perikatan Nasional, is to see how could we deal so that average citizen of Johor will rise up into a level of income that make their life more comfortable. Issue of poverty, because of what we are facing today, banyak rakyat di seluruh negara terkesan. Kumpulan B40 hari ini sudah jadi B60 agaknya. Tok Mustafa is the man responsible for that. Kalau di bawahnya ada APU untuk tengok ramai tak orang sudah jatuh miskin. The fact is a lot of people, including in Johor, has fallen into the B40 or bawah pada B40, kumpulan miskin tengah. The M40, the middle income, most or some has fallen into the B40. Pasal mereka tidak dapat pekerjaan seperti dulu. Dulu gaji mereka RM5,000, RM10,000, sekarang sudah tinggal RM2,000-3,000. Tak boleh mampu untuk menampung perbelanjaan bagaimana yang mereka buat sebelum mereka. There are big challenge. So it is not a simple matter. That's why when I come back to Johor and talk about what we Perikatan Nasional offer for Johor, I want to concentrate for the next 1 to 2 years. How fast can we make Johor recover and back to what it was before, but better in areas of economy, education, social, environment, tourism, all sectors. That is important for us. Jadi saya tak payah nak panjang lagi. Saya nak bagi peluang kepada saudara untuk menentukan apa-apa pertanyaan dan insyaAllah we will try to answer. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Yang Berhormatan Sri Dr. Haji Muhammad Yassin. Tuan-tuan dan puan-puan.